Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Insyaallah ini kita akan meneruskan lagi pembahasan tentang at-tahdhir min at-takfir. Jadi peringatan terhadap budaya takfir. Jadi seperti yang saya sebutkan, takfir ini pertama kali orang yang membudayakan takfir ini adalah golongan Khawarij pada masa Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Baik. Jadi nanti pada malam ini insyaAllah seperti yang saya sebut, suara clear. Pada malam ini insyaAllah seperti yang saya sebut pada siri yang pertama dulu, saya akan membacakan sedikit macam mana pandangan Al-Habib Ali Al-Jufri penjelasan tentang takfir ini. Jadi saya ambil daripada kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Jadi buku ini adalah susunan daripada tulisan-tulisan beliau di dalam surat khabar Al-Watan. Jadi surat khabar terbitan Mesir. Jadi beliau tulis. Jadi setiap minggu beliau tulis, kemudian dari maktab beliau, dari tim beliau mengambil tulisan ini, kemudian dibuatlah jadi satu buku. Jadi himpunkan tulisan ini, semua muka surat dia lebih kurang dalam 470 lebih. Jadi pembahasan beliau ini adalah bertajuk Al-Kafir. Jadi ditulis pada hari Rabu 6 hari bulan 3 2013. Beliau menyebut banyak pembahasan pada hari ini, hari-hari zaman-zaman sekarang ini tentang kalimah kafir. Jadi kalimah kafir ini disebut oleh orang-orang yang bermain-main dengan kalimah kafir ini. Jadi mereka menggunakan kalimah kafir. Bahkan sebahagian manusia, sebahagian orang juga sampai cenderung suka menggunakan kalimah kafir ini. Jadi orang-orang ini kita tahulah dari kelompok mana, daripada kelompok-kelompok yang radikal, ekstrim. Jadi sebahagian ada yang memutlakkan kalimah kafir ini terhadap orang yang berbeza pandangan dengannya. Walaupun orang itu sama-sama agama Islam, cuma berbeza pandangan ya dalam masalah khilafiyah, dalam masalah furu'iyah, mereka mengkafirkan dia. Bahkan yang lebih teruk lagi, ada sebahagian yang sampai mengkafirkan orang lain hanya disebabkan perbezaan pandangan dalam masalah parti politik. Padahal Nabi SAW bersabda, mengingatkan kita semua tentang bahaya takfir ini, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sabda Nabi, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Mana-mana orang yang berkata kepada saudaranya dengan panggilan wahai kafir, wahai orang kafir, orang kafir. Tu bahasa Kedah tu. Orang kafir. Kafir ni tak berapa piau sikit. Kedah ni dia kena kafir. Ni. Woi orang kafir. Dia kata macam tu dekat orang Muslim yang lain. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu daripada mereka. Sama ada orang yang kena tuduh, dia panggil dekat orang tu, wahai orang kafir. Orang tu betul-betul, kalau dia betul-betul kafir, ya perkataan itu kembali pada dia. Tapi kalaulah tuduhan tersebut kepada orang itu yang kena tuduh itu tak kafir pun, main-main, berbeza pandangan, dituduh kafir, maka perkara itu kembali kepada yang menuduh. Ada tambahan Imam Muslim dalam lain riwayat. Imam Muslim meriwayatkan
apabila in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi, apabila yang tertuduh itu seperti mana yang dia katakan betul-betul kafir, ya kafirlah. Tetapi apabila orang yang tertuduh tidak kafir, maka tuduhan kafir itu kembali kepada yang menuduh. Baiklah, bahkan ada di antara kelompok-kelompok radikal ini, dia tuduh kafir, kemudian dia dari situ diambil kesimpulan bahawa tuduhan kafir ini boleh diperangi. Boleh diperangi, boleh dirampas hartanya, jiwanya boleh dibunuh. Bahkan kalau orang tersebut mati, tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Dari sini seakan-akan mereka itu nak mencerminkan agama Islam ini berdiri di atas kebencian. Dan agama Islam ini hanyalah sekadar masuk Islam, berbeza pandangan, terus kafir, boleh dibunuh, kehormatannya tak lagi terjaga, hartanya jadi halal, boleh dirampas dan sebagainya. Na'udzubillah, ini pemahaman yang batil, yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Wa qad akhta'a man qala bi anna al-ayata mansukhatun, dan salah orang yang berpandangan bahawa ayat ini dinasakh sebab dia turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini ayat ini dinasakh katanya. Jadi ini pandangan yang salah. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada sebahagian lagi yang malah berpandangan bahawa hidupnya di zaman sekarang ini telah hidup pada zaman murtad. Jadi zaman sekarang ini bukan hidup pada zaman Islam seperti yang pernah saya sebut. Ada sebahagian kelompok radikal yang berpandangan bahawa inna wujudal ummatil muslimah yu'tabar qad inqata'a mundu qurunin katsira. Sesungguhnya kewujudan umat Islam di zaman sekarang ini dianggap telah terputus sejak beberapa kurun yang lalu. Ini pandangan yang salah. Al-Habib Ali Al-Jufri kemudian menjelaskan maksud daripada kalimah kufur dari segi bahasa. Dari segi bahasa, kufur itu bermaksud as-satru wa taghtiyah, menutupi. Jadi menutup. Kemudian sebab itulah petani, dalam bahasa Arab, petani itu juga dinamakan sebagai kafir. Sebab apa? Sebab dia menutup benih dengan tanah. Jadi benih dia bubuh dalam tanah, dia tutup dengan tanah, dia dinamakan kafir juga. Begitu juga malam. Malam juga dinamakan kafir dari segi bahasa. Ini boleh tengok dalam kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, muka surat 302. Jadi malam dinamakan kafir sebab apa? Malam itu menutupi segala sesuatu dengan kegelapan dia. Begitu juga orang sifat ingkar. Orang yang memiliki sifat ingkar juga dinamakan sebagai kafir. Sebab apa? Dia menutupi hakikat dengan sifat ingkar dia tadi. Begitu juga al-qar, az-zift. Kalau bahasa kita ni saya duk cari-carilah. Petri, lebih kurang petri. Jadi petri yang kita macam ada lubang, kita petri lubang tu tutup. Itu juga dinamakan kufur. Sebab apa? Sebab dia menutup lubang tadi tu. Tanah dinamakan kufur juga. Sebab apa? Sebab dia menutup jenazah. Jadi menutup apa lagi? Benih dan sebagainya. Baik. Dari segi syariat pula, kafir terbahagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Yang pertama, kufrun duna kufrin. Kafir yang bukan kafir. Maksudnya macam mana tu? Yutlaqu lit-taghliz wa murtakibuhu la yakhruju 'anil Islam. Ini dimutlakkan kepada dosa-dosa besar dan orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak sampai keluar daripada Islam. Orang yang berbuat dosa besar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar dia tidak murtad. Jadi contoh dia macam mana disebutkan oleh beliau, hadis Nabi SAW baginda bersabda, ifnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada 2 perkara yang dapat membuat manusia jadi kufur apabila terdapat padanya kedua perkara itu. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Kemudian wan nihayatu 'alal mayyit, meratapi jenazah.
fattihamun nas fi ansabiha wan nihayatu 'ala al-mayyit min al-ma'asi al-muta'alliqah bil juhud. Maka manusia yang mencela nasab orang lain dan meratapi mayat, ini termasuk kemaksiatan yang berhubungan dengan sifat ingkar, tetapi dia walakin laisat mukhrijatan minal Islam, dia tidak sampai mengeluarkan seseorang daripada Islam. Wa murtakibuha muslimun mudhnibun 'asin, orang yang melakukan kemaksiatan tadi dia adalah status dia sebagai seorang muslim, kedudukan dia sebagai seorang muslim, tetapi dia berdosa dan dia ini dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Dia masih lagi Islam. Ini kafir yang bukan kafir. Kufur yang bukan kufur. Yang kedua kafir munafik. Kafir yang munafik iaitu wa huwa alladhi yatadhaharu bil Islam wa yubtinul kufra. Orang yang memperlihatkan keislaman dia. Dia dari zahir dia nampak Islam, tetapi batin dia kafir. Dia sebenarnya tak masuk Islam pun. Cuma daripada zahir dia kata dia masuk Islam. Tapi batin dia tak masuk Islam pun. Adapun hukum dia di dunia, hukum dia itu sebagai seorang Muslim. Jadi kalau dia mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Sebab apa? Sebab perkara hati ini dia tersembunyi. Kita tak tahu isi hati orang. Sedangkan hukum-hukum syarak itu dianggap berlaku kepada perkara yang bersifat zahir. Nahkum bil zawahir. Wallah yatawallas sarair. Kita menghukum sesuatu perkara itu berdasarkan zahir dia. Tetapi Allah lah yang menghukum berdasarkan perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati. Semua itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tengok macam mana orang-orang munafik, mereka solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda kenal mereka. Tetapi baginda tidak melarang mereka. Sebab apa? Memeriksa niat itu bukanlah tujuan kita. Baik. Kita lihat bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Munafik ini dia ada dua. Yang pertama munafik i'tiqad. Macam yang tadi sebut, pura-pura masuk Islam dan sebagainya. Padahal dia tak masuk Islam pun. Yang tu dari segi i'tiqad. Kemudian yang kedua munafik dari segi amalan dia. Dari segi amalan, contohnya dia melakukan ciri-ciri orang munafik. Kita tak boleh terus tuduh dia itu munafik, maksudnya pura-pura masuk Islam. Tak boleh. Sebab apa? Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia diberi amanah dia berbuat khianat. Baik. Adapun hukum kafir munafik di akhirat nanti, kedudukan dia adalah sebagai kafir. Dalil dia mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada pada tingkat yang paling bawah daripada neraka, dan kamu tidak akan menjumpai penolong yang dapat menolong mereka. Maksudnya tak ada lah yang dapat menolong mereka. Kemudian yang ketiga pula kafir bijahalah, iaitu orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Contohlah ada orang duduk betul-betul jauh, tak sampai dakwah Islam pada mereka, macam mana? Jadi hukum dia di dalam dunia ini, dia adalah orang yang kafir. Jadi tidak boleh, kalau dia mati kita tidak boleh sembahyangkan dia. Tak boleh bagi warisan apa semua tu, tak boleh. Misalkan anak dia Islam, dia kafir, dia tak boleh. Baik. Jadi ini kalau di dalam dunia kafir bijahalah, kafir yang tidak sampai dakwah Islam kepada dia, dia dianggap sebagai kafir. Adapun di akhirat nanti, dia masuk dalam golongan ahli fatrah. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami mengazab sesuatu kaum sampai kami mengutus utusan Rasul yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Inilah sifat al-adalah al-ilahiyah wal-rahmah ar-rabbaniyah. Maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha penyayang Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang kafir bijahalah ini di dunia dia dianggap sebagai kafir. Di akhirat nanti dia masuk dalam golongan ahli fatrah. Yang keempat, kafir mu'anid, kafir yang menyimpang. Iaitu sampai dakwah Islam kepada dia. Dia tahu agama Islam, dia tahu sampai semua. Cuma dia tak mau masuk Islam. Dia nak tetap dalam kekufuran juga. Walaupun dia tahu agama Islam itu betul, tapi dia tidak beriman. Dalil dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini akan kebenarannya. Ini kalau di akhir, jadi kalau macam tu dia memanglah di dunia dia dianggap sebagai kafir, di akhirat nanti dia dianggap sebagai kafir juga, termasuk daripada ahli neraka seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Mereka itu kekal di dalam neraka. Keempat-empat ini, yang pertama kafir kufrun duna kufrin, iaitu orang Islam yang melakukan Islam tapi dia melakukan dosa besar. Macam mencela nasab dan sebagainya. Dia sembahyang. Kalau dia tak sembahyang. Misalkan contoh dia tak sembahyang. Orang tanya sebab apa dia tak sembahyang. Saya tak sembahyang sebab saya malas. Sembahyang wajib tak? Wajib. Kata dia wajib. Tapi dia tak. Pasal apa dia tak sembahyang? Sebab dia malas. Misalkan. Dia dianggap sebagai kafir. Dia dianggap sebagai Muslim. Bukan kafir. Minta maaf. Jadi dia dianggap sebagai Muslim juga. Cuma Muslim yang muznib, yang asi. Orang yang berdosa, yang bermaksiat. Ini yang pertama, Muslim yang melakukan dosa besar. Yang kedua, kafir munafik, pura-pura masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadat tapi di hatinya tidak beriman. Hukum dia di akhirat nanti dia termasuk golongan kafir. Di dunia dia dianggap sebagai Muslim, di akhirat sebagai kafir. Yang ketiga, kafir bijahalah, orang yang tidak sampai dakwah Islam kepadanya. Di dunia dia dianggap sebagai kafir, di akhirat nanti dia dianggap sebagai golongan ahli fatrah. Ahli fatrah ini maksudnya Allah tidak menyiksa mereka. Sebab apa? Allah tidak sampai dakwah kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kemudian kafir yang keempat, kafir mu'anid yang menyimpang. Kafir yang menyimpang ini sampai dakwah Islam kepada dia, cuma dia tak mau beriman. Walaupun dia tahu agama Islam itu benar, tapi dia tak mau beriman. Keempat-empat ini kita tidak boleh memerangi mereka. Tidak boleh memusuhi mereka. Sebab apa? Sebab agama kita ini tidaklah berdiri di atas sifat pemaksaan, tetapi bil ikhtiar, dengan pilihan. Kita ikhlas nak masuk Islam tu. Jadi seorang itu ikhlas nak masuk Islam, bukan sebab dipaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat, la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Dan dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalaulah Tuhanmu berkehendak, sungguh tentulah semua orang beriman di atas muka bumi ini. Jadi semua orang di atas muka bumi ini akan beriman. Apakah kamu hendak memaksa? Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu hendak memaksa manusia untuk beriman agar mereka semua beriman? Kamu nak paksakah? Dalam lain ayat, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran yang sebenarnya itu dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang hendak beriman, maka berimanlah dia. Dan barang siapa yang tidak mau beriman, biarlah dia dalam kekufuran. Man kafara fa'alaihi kufruh. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang kafir, maka dia akan menanggung akibat kekufurannya itu. Dan barang siapa yang melakukan amal soleh, maka dia telah menyiapkan diri mereka tempat yang menyenangkan. Wa man kafara fala yahzunka kufruh, dalam lain ayat. Siapa yang kafir, maka janganlah kekafiran orang tersebut membuat engkau bersedih, wahai Muhammad. Ilaina marji'uhum, kepada kami tempat kembali mereka. Fanunabbi'uhum bima amilu, kami akan beritahu mereka tentang apa yang mereka buat. Innallaha alimun bizatis sudur, Allah Maha tahu tentang isi hati seseorang. Jadi semua orang tu Allah sangat tahu isi hati. Jadi yang menghukumi seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima pula adalah kafir harbi. Kafir harbi ini dahlah kafir, kemudian dia memusuhi umat Islam, melawan umat Islam, membenci umat Islam, mengangkat senjata memerangi umat Islam. Kalau macam ni,
maka kita juga memerangi mereka. Jadi semua ayat yang berkenaan tentang memerangi orang kafir ini hakikatnya adalah terhadap kafir harbi. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahawa kafir saja, si kufurnya seseorang itu tidak menyebabkan kita boleh memerangi dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pernah bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Nabi pernah menggadaikan baju besinya ketika Nabi wafat. Baju besi Nabi marhunatun, tergadai pada orang Yahudi. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan kufur saja tidak menyebabkan seseorang itu boleh membunuh. Baik, ini pemahaman tentang kalimah kafir dari segi bahasa dan dari segi syarak. Kemudian ada beberapa orang tetapi yang sangat memprihatinkan, ada beberapa orang yang tidak layak untuk berbicara tentang agama, naik ke atas mimbar-mimbar masjid, mengajarkan di masjid-masjid, di tempat-tempat pertemuan, di tempat-tempat yang ramai orang, menimbulkan perpecahan, menyebarkan fitnah, menimbulkan benih kebencian dan menganggap halal darah orang lain. Jadi cukuplah kalau macam tu kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling darimu, dia berusaha untuk membuat kerosakan di atas muka bumi serta merosak tanaman-tanaman dan ternak-ternak, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Allah tidak menyukai kerosakan. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan padanya bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka layaklah baginya neraka jahanam dan itulah tempat tinggal yang terburuk. Kemudian kita masuk lagi pada satu lagi tulisan yang ditulis oleh beliau, iaitu tentang at-takfir as-siyasi, takfir dari sudut pandangan politik. Seperti mana yang pernah saya sebut bahawasanya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, politik itu bukanlah termasuk daripada urusan akidah. Baik. Seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Muhaqqiq As-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani dan Imam Aduddin Al-Iji dalam kitab Syarah Al-Mawaqif Al-Imamatu Laysat min Usulid Diyanat wal Aqaid khilafan lisyi'ah. Imamah, kepemimpinan itu bukanlah termasuk daripada tak apa dengar. Sekejap. Jadi imamah, kepemimpinan itu bukanlah termasuk dalam perkara asas agama dan bukanlah termasuk perkara asas akidah. Berbeza dengan kelompok-kelompok Syiah. Imamah ini menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah termasuk perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang sahaja. Bukanlah perkara-perkara yang menyebabkan orang itu jatuh kepada kekafiran. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita tahu bahawa menghukum seseorang dengan kafir itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Bahkan dianggap sangat berat sehingga Nabi SAW meletakkan orang yang mengkafirkan orang lain itu antara dua keadaan. Tidak ada tiga, dua sahaja. Sama ada dia itu, orang yang tertuduh itu betul-betul kafir, ataupun orang yang tertuduh dia tak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Hanya dua itu sahaja. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi. Jadi sesiapa pun, orang mana pun yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, wahai orang kafir. Contohlah bahasa Kedah macam itulah, wahai kafir. Maka tuduhan itu kembali kepada salah satu dari mereka, sama ada yang menuduh, sama ada yang tertuduh, ataupun kembali kepada yang menuduh. Bahkan Nabi SAW meletakkan takfir ini sebagai salah satu dosa yang menyamai dosa pembunuhan. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, wala'nul mu'min kaqatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Laknat seorang mukmin, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya, dan barang siapa yang melempar tuduhan kepada seorang mukmin dengan tuduhan kufur, maka dia
ini disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau dalam bab man akfara akhahu bighairi ta'wilin fahuwa kama qala. Sesiapa yang mengkafirkan saudaranya tanpa takwil, maka dia seperti yang disebutkan. Dialah tuduhan itu kembali kepada dia. Kita dari sini sebenarnya kita sudah tahu bahawasanya membunuh seorang muslim itu sama seperti membunuh semua muslim. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia lain, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Dari sini kita tahu bahawa sesungguhnya hukum mengkafirkan seseorang itu tidak boleh kecuali pada 3 keadaan sahaja. Yang pertama, ayyu'lina kufrahu binafsihi. Apabila seseorang itu dia bagi iklan, dia umumkan pada orang lain bahawa dia kafir. Kalau dia cakap macam tu, maka dia memang benarlah dia kafir. Atsaniyatu, yang kedua, ayyartakiba fi'lan min sarihil kufri. Dia melakukan satu perbuatan yang jelas menunjukkan bahawa perbuatan itu kufur. Bahawa perbuatan itu, dia buat perbuatan itu, dia jatuh pada kekufuran. Contoh, dia meletakkan Al-Quranul Karim di bawah tapak kaki dia. Dia pijak Al-Quranul Karim. Ataupun dia letak najis di atas Al-Quranul Karim dengan sengaja. Wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, istihlalu muharramin maqtu'an bitahrimihi. Jadi dia menghalalkan satu perkara yang diharamkan dengan pasti akan keharamannya. Jadi dia menghalalkan satu perkara yang diharamkan. Seperti mana seseorang yang membunuh orang lain yang maksum. Yang maksum itu maksudnya yang jiwanya itu dilindungi. Dia contohnya orang Islam. Yang maksum dia bukan maksum ni maknanya tak ada dosa. Yang tak ada dosa itu para nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Baik. Jadi orang yang membunuh orang Islam yang lain, dia menganggap perkara itu. Jadi kalau sampai macam tu, jadi kekufuran itu jatuh pada dirinya. Bahkan para ulama sampai menolak hukum terhadap orang yang sujud pada selain Allah dengan kekufuran terus. Jadi nampak orang sujud pada selain Allah terus dihukumi kafir. Para ulama menolak pendapat itu. Sebab apa? Kita tanya dulu. Niat orang itu sujud sebab apa? Kalaulah dia niat sujud kepada makhluk tadi sebab dia memang nak sembah makhluk itu. Contoh dia sujud pada berhala, dia nak sembah berhala. Dia sujud pada seseorang yang apa tu, macam contohlah ada raja yang zalim. Dia sujud pada orang itu memang betul-betul dia anggap orang itu sebagai Tuhan. Maka yang tu memang betul-betul syirik, keluar daripada agamanya. Tetapi kalaulah dia sujud itu dengan niat at-tahiyyah wal ihtiram, niat penghormatan, maka dia telah melakukan satu dosa. Dosa itu tidak sampai membuat dia itu keluar daripada agamanya. Sebab apa? Sebab sujud penghormatan itu haram fi syariatina, haram pada syariat kita. Tetapi pada syariat yang sebelum kita, itu boleh. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Allah Yaqub dan isteri baginda dan anak-anak baginda, kepada mereka semua itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebutkan oleh Allah Taala, firman Allah Taala, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dia meletakkan, jadi Nabi Yusuf meletakkan, menaikkan kedua orang tuanya di atas arasy, yakni di atas singgah sana, dan mereka tunduk sujud kepadanya. Syariat-syariat ini, kata Habib Ali Al-Jufri, wasyara'i'u la takhtalifu fil aqaid. Jadi syariat ini tidaklah berbeza dalam akidah. Jadi semua syariat ini mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah. Wa inna ma yakunu ikhtilafuha fil ahkam, akan tetapi dalam syariat ini hanya pada hukum sahaja, boleh atau tidak boleh. Wa kana awwalu man irtakaba jarimata takfiril muslim huwa al-khawarij. Disebutkan juga oleh Habib Ali Al-Jufri bahawa orang yang pertama kali melakukan ini adalah takfir
orang Muslim yang lain adalah golongan Khawarij, yang mana mereka ini membatalkan perjanjian antara mereka dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Bahkan mereka mengkafirkan beliau. Dan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali ini hakikatnya adalah cuma didasarkan dengan tujuan politik sahaja. Daripada sifat takfir ini, orang yang membunuh Sayyidina Ali alaihi wasallam, bahkan menantu baginda, bahkan salah seorang yang dijamin masuk syurga. Orang yang membunuh Sayyidina Ali ini menganggap dirinya itu munasiran lidinillah, orang yang menolong agama Allah, wa mudafi'an an syar'illah, dan membela syariat Allah. Ini satu pemahaman yang cukup salah, yang sangat berbahaya, yang sangat keji. Daripada masa itulah bermula, terus sampai sekarang zaharat harakat wa jama'at istabahat qatla mukhalifihim as-siyasiyin. Jadi daripada zaman situlah sampailah zaman sekarang ini, kita nampak banyaklah muncul gerakan-gerakan, kumpulan-kumpulan yang menghalalkan, yang memperbolehkan membunuh orang yang berbeza pandangan politik dengan mereka. Haram. Berbeza, dia keluar daripada Islam, murtad. Tak mau ni, tak berbeza pandangan dengan kami, murtad ni. Itu jadi pemahaman mereka ini adalah satu pemahaman yang salah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Jadi ambil kesimpulan situ saja. Tak mau faham langsung, ambil kesimpulan situ saja, terus memutuskan kafir pada orang lain. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat ambil kesimpulan di sini bahawa orang yang melakukan jarimah, jadi melakukan jenayah takfir ini adalah bersamaan dengan rasa permusuhan sebenarnya. Dan maknanya permusuhan bukan nak bela Islam pun, sebenarnya permusuhan. Sebab dia tak sokong politik saya, dia tak sokong pandangan saya, akhirnya dia kafirkan. Baiklah. Bahkan kita tengok banyak juga fenomena di zaman sekarang ini, bukan banyak lagi, banyak sungguh. Bukan banyak. Ni bau ni. Banyak betul. Jadi kita tengok macam mana orang yang mereka mendakwa diri mereka sebagai sunnah. Sunnah ni jadi Wahabi lah. Mudah je Wahabi. Mengkafirkan Syiah. Kemudian Syiah pula mengkafirkan Wahabi. Jadi banyak macam tu. Inilah takfir. Bahkan kita juga mendengar orang yang mengaku berbicara atas dasar ilmu, ya, memakai pakaian-pakaian dengan pakaian-pakaian syekh-syekh, tok-tok guru, padahal ucapan mereka langsung tidak berdasarkan pada ilmu syariat sama sekali. Mereka menuduh orang yang berbeza pandangan politik dengan mereka dengan tuduhan kafir. Ini semua tak ada tujuan melainkan satu tujuan sahaja. Tuduhan kafir kemudian menghasut orang lain untuk memusuhi orang yang berbeza dengan mereka. Sebab itulah Nabi SAW menganggap takfir ini sama seperti pembunuhan. Jadi kita ini zaman sekarang ini bahkan sampai perlu kepada satu peraturan. Peraturan takfir, mengkafirkan orang lain, kena buat undang-undang, rang undang-undang takfir. Sebab apa? Sebab nak jaga orang daripada mudah mengkafirkan orang lain. Nak jaga darah orang lain. Nak jaga agama ini daripada kejahilan orang-orang yang jahil dan permainan orang yang bermain-main sikit-sikit atas nama agama. Padahal mereka tidak punya kapasiti, tidak punya kemampuan untuk berbicara atas dasar agama sama sekali. Bahkan banyak di antara mereka, antaranya juga adalah sedikit, melenceng sedikitlah, antaranya juga adalah golongan Hizbut Tahrir. Berbicara atas dasar agama. Jadi kalau kita fikir-fikir balik, orang-orang pondok yang mengaji pondok, membaca kitab lama tu tak terpengaruh pun dengan gerakan Hizbut Tahrir ni. Sebab apa? Orang-orang yang tak pernah mengaji pondok, baru sikit belajar Islam. Bukan kita nak nak attack dia, Pak. Bukan. Tak. Tapi ini fenomena, kenyataan yang berlaku. Cuma baca sedikit, terus nak buat khilafah apa. Ditanya, khalifahnya siapa? Tak tahu. Nak buat khilafah macam mana? Tak tahu. Ini kena baca, ini kena pembahasan yang khusus lah, tapi banyak dah dibahas. Sampai menganggap negara ini negara
kafir, tagut, perlu diperangi dan macam-macam lagi, nak sembelih tengkuk orang, macam-macam. Inilah budaya takfir. Termasuk juga antaranya, minta maaf lah, ada juga sebahagian golongan yang pasal apa tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh sembahyang Jumaat, nanti kafir apa semua, tuduh kerajaan-kerajaan tagut, komunis lah, macam-macam. Ini satu pemahaman yang salah. Sebenarnya mereka itu tidak faham. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Banyak lagi kalau kita nak bahas tentang kaedah-kaedah ini yang menjelaskan tentang apa tu? Macam mana situasi kita di zaman sekarang ini. Jadi baiklah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada satu kisah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu beliau tengah berkhutbah. Tiba-tiba ada seorang khawarij bangun keluar sambil dia cakap macam ni lah. Ma'afqah hadzal kuwaifir. Kalau bahasa kita tu, macamlah pandai sangatlah kafir ni. Jadi kuwaifir itu isim tasghir daripada kafir. Jadi menuduh kafir kepada menantu Nabi SAW, salah seorang yang dijamin masuk syurga. Ini perbuatan yang sangat-sangat keji, yang sangat-sangat tercela. Baik. Kemudian beliau Habib Ali Al-Jufri juga mengatakan bahawa saya ni tidak terlibat dengan mana-mana parti politik sebab saya ni bukan ahli politik. Tetapi bagi setiap orang yang mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan untuk melihat bahawasanya perbuatan memasukkan perbuatan menuduh takfir pada seseorang hanya disebabkan perbezaan parti politik adalah satu perkara yang melampaui batas. Jadi melampaui batas, yang sangat melampaui batas, yang sangat bertentangan dengan syariat kita yang suci ini. Yang tidak boleh, la yasa'u talibul ilmi as-sukut anhu. Jadi tidak boleh bagi penuntut ilmu berdiam dari perkara-perkara semacam ini. Kita mesti memberitahukan perkara-perkara semacam ini, mengingatkan kepada orang lain bahawa takfir ini adalah satu perkara yang sangat besar. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya, saya kira cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya saya akan sambung lagi kajian. Saya akan baca sedikit tentang kitab Mafahim Yajibu an Tusahah. Sebenarnya saya nak baca pada hari ini, cuma ingat bahawa perintah daripada Rais kami, imtisalan li amru Rais At-Tanfiziyah. Jadi beliau kata 20 minit atau 30 minit saja. Jadi ni pun dah lebih dah ni, nak dekat 40 minit. Jadi tak apalah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Mungkin akan ada 2 siri lagi insya-Allah. Semoga saja 2 siri itu dapat selesailah. Boleh nanti kita bahas pasal lain pula. Banyak lagi isu-isu yang perlu kita bahas. Bab bid'ah apa, banyak sebenarnya isu yang perlu kita bahas ini. Jadi saya kira insya-Allah saya nanti akan bahas sedikit. Kemudian saya akan cerita juga tentang perdebatan antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan golongan Khawarij yang melawan Sayyidina Ali. Macam mana nanti saya akan pada siri yang ketiga nanti insya-Allah. Baik. Semoga apa yang saya kaji, saya kongsi pada malam ini bermanfaat untuk saya dan juga dapat juga diambil manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Allahumma ja'al nufusana mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa hasina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وأزل العمى عن البصائر ونقي السرائر وأصلح الضمائر يا مقتدر يا قادر. اللهم يا ربنا اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم أحي فينا سنن السيد المرسلين وأقم بيننا اتباع نبيك الأمين وأعطنا شفاعة الكبرى من نبيك الأمين وادخلنا الجنة نبيك الكريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Mohon maaf kalau ada salah silap, mohon tulis di bawah kalau ada salah silap apa semua, komenlah di bawah insya-Allah. Nanti saya akan cuba perbetul lagi segala kekurangan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.